Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena dengan ulang tahun ke-74 pengasasan Republik Rakyat China. Pelan tindakan warga emas manifestasi komitmen kerajaan ke arah strategi penuaan yang berjaya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China, Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China sempena dengan ulang tahun ke-74 pengasasan Republik Rakyat China. Menghuraikan makna Kanz Al-Arsh sebagai dua patah perkataan iaitu Kanzun dan Al-Arsh. Kanz bermakna harta simpanan atau perbendaharaan, manakala Al-Arsh atau Arash bermakna tahta atau singgasana. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Doa Kanz Al-Arsh yang disampaikan semasa Majlis Perhimpunan Malam Munajat kali ke-105, anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pertahanan lewat petang kemarin. Hadirin berhormat, Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin, bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Pihin Datu Lera Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Yu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis diisikan dengan tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, Pemangku Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, Pusat Dakwah Islamiah. Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Jemaah daripada 86 buah masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara juga menghadiri majlis ini. Majlis Zikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW yang diadakan selama 15 malam berturut-turut di Masjid Kampung Kilanas berakhir semalam dengan majlis penutupan zikir Syarafil Anam. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, majlis dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas. Majlis serupa juga diadakan oleh Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurong. Majlis antara lain bertujuan bagi menanam rasa kasih dan cinta kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Usaha pelbagai pihak sangat diperlukan bagi mengembangkan golongan warga emas yang aktif dan mandiri. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Warga emas merupakan aset yang sungguh bernilai kepada negara kerana golongan ini memiliki ilmu, pengetahuan dan kepakaran yang berharga. Tidak dinafikan bahawa kesejahteraan hidup dan pembangunan yang kita nikmati pada masa ini adalah juga dari hasil titik peluh generasi terdahulu yang kini menjadi warga emas.
Oleh itu, semua warga emas wajar dihormati, dihargai, diberi perhatian serta hak dan keperluan mereka perlu dijaga demi memastikan kelangsungan kualiti kehidupan mereka yang lebih bermakna. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menegaskan perkara tersebut dalam perutusan sempena Hari Antarabangsa Warga Emas. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menggariskan tidak dinafikan kadar penuaan di negara Brunei Darussalam semakin meningkat dan semua peringkat masyarakat harus memahami peranan untuk menghadapi senario negara tua bermula dari sekarang. Dalam persiapan negara ke arah menghadapi fenomena penuaan penduduk, kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia telah melaksanakan langkah-langkah strategik dengan mengutamakan hal ehwal kebajikan, kesejahteraan dan kepentingan warga emas. Pelan tindakan warga emas bagi tahun 2023 hingga 2027 di bawah Majlis Kebangsaan Isu Sosial telah selesai direview melalui kerjasama sepadu antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pelan tindakan tersebut adalah bukti manifestasi komitmen kerajaan dalam memfokuskan strategi penuaan yang berjaya secara menyeluruh dengan mengambil kira aspek perundangan, penjagaan jangka masa panjang warga emas, bandar mesra usia serta program-program pemerkasaan dan pembangunan warga emas secara inklusif. Negara Brunei Darussalam terus komited dalam menjaga kebajikan dan kesejahteraan golongan warga emas di negara ini. Pendekatan secara whole of nation penting dalam usaha untuk terus menjaga kualiti kehidupan warga emas dan membawa kedudukan mereka ke tahap yang lebih baik. Sempena Hari Antarabangsa Warga Emas yang disambut pada setiap 1 Oktober, Berita Perdana malam ini membawakan laporan mengenai kepentingan sambutan tersebut. Kita ikuti laporannya bersama Zulfadli Haji Kasim. Menurut Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, kadar penuaan di negara ini meningkat dengan golongan berumur 60 tahun ke atas dianggarkan berjumlah 28.7% daripada jumlah penduduk pada tahun 2050. Selaras dengan objektif Pelan Tindakan Warga Emas, pihak kerajaan dengan sokongan padu sektor swasta dan bukan kerajaan terus menitikberatkan jaminan kebajikan dan kesejahteraan warga emas selaku insan yang wajar dihormati dan dijaga. Sebenarnya mereka ini adalah sebagai mentor kepada generasi yang muda dan juga wajib kita ini juga mengikuti apa jua nasihat yang baik daripada warga emas kerana mereka ini pengalaman yang lebih luas daripada sejarah hidup diorang ini. Cara menghargai mereka ni salah satunya macam kalau ada aktiviti-aktiviti hujung minggu seperti ini, kita ni boleh sama-sama membawa dorang hati untuk beriadah. Jadi untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim bersama mereka ni. Dengan era teknologi masa kini, kita ni dapat melihat warga emas kita ni sudah kebanyakannya pandai sudah menggunakan teknologi ini. Diorang pun tidak ketinggalan kebanyakannya warga emas masa ni pandai sudah. Usaha-usaha dari pelbagai pihak di seluruh negara sangat diperlukan bagi mengembangkan golongan penuaan yang aktif dan mandiri dengan institusi keluarga mengambil peranan utama dalam penyediaan penjagaan yang terbaik. Sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai dengan membangunkan persekitaran yang membantu warga emas hidup sejahtera. Zulfadli Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTV. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiraan Anak Damit Kampung Manggis Madang semalam mengadakan majlis forum perdana Maulidur Rasul sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW. Membawa tema Sunnah Dihayati Hidup Diberkati, forum berlangsung di masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Si Raja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ke arah mertabatkan perkhidmatan kejururawatan dan bidang untuk menjadi lebih berdaya saing dan berprestasi tinggi,
Di peringkat global, pagi tadi diadakan forum bagi jururawat dan bidan. Forum antara lain bertujuan memperkasakan para jururawat dan bidan yang baru tamat pengajian meningkatkan kemahiran kepimpinan dan pengurusan mereka. Dianjurkan oleh Persatuan Jururawat Negara Brunei Darussalam ringkasnya penjuru dengan kerjasama Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam. Forum yang berlangsung di Kementerian Kesihatan itu membawakan tajuk Nursing and Midwifery Leadership Within the Healthcare System. We do a 14-week study. It is evaluable, no research. Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama meneruskan lagi sesi kursus asas haji dan umrah untuk mempersiapkan bakal jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Kursus berlangsung pagi tadi di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Kampung Perpindahan Mentiri. Dalam pada itu, orang ramai telah dialu-alukan mengikuti kursus yang dikendalikan sebanyak 6 sesi. Ia antara lain bertujuan menggalakkan bakal jemaah haji untuk menanam azam dan mula menabung untuk tujuan menunaikan ibadah haji. Di samping itu, kursus juga mengajak orang ramai untuk memakmurkan masjid. Kursus tersebut turut diadakan di 8 buah masjid terpilih di seluruh negara. Terhadap syaitan dan ini kena tunggu ini. Kejohanan golf amatur terbuka antarabangsa sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 tahun menutup tirainya petang tadi dengan majlis penyampaian hadiah. Kira-kira 200 orang menyertai kejohanan selama 3 hari yang mempertandingkan beberapa kategori, antaranya overall gross, terbuka dan warga emas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat P. Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Antara lain tujuan kejohanan menyungkil bakat dan memupuk semangat persefahaman serta kerjasama dalam kalangan pemain. Pemenang menerima hadiah RM500 Brunei. Bersempena Hari Jantung Sedunia 2023, Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Gleneagles Jurong Park Medical Centre JPMC mengadakan acara Brunei Run 2023. Acara diadakan pagi tadi semasa berlangsungnya program Bandar Kuchria di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Antara yang menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, yang juga pengurusi Lembaga Pengarah Gleneagles JPMC. Terdahulu, acara dimulakan dengan pelepasan bagi larian sejauh 10 km kategori lelaki dan perempuan. Acara sambutan Hari Jantung Sedunia 2023 yang menyokong inisiatif BN On The Move, cabaran 80 bilion langkah bersama. Hari Jantung Sedunia diraikan pada setiap 29 September. Majlis Perundingan Mukim Lamunin dan Majlis Perundingan Mukim Rambai dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong mengadakan riadah berbasikal menyelusuri Mukim Lamunin dan Mukim Rambai pagi tadi bertemakan Mukimku Indah. Aktiviti bermula dan berakhir di dataran Balai Raya Gong 3, Kampung Lamunin, Daerah Tutong. Menyertai riadah berbasikal sejauh kira-kira 24 km Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Aktiviti seumpamanya antara lain bertujuan membudayakan dan mengamalkan gaya hidup sihat dan menikmati suasana keindahan kampung. Sempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas, kumpulan Wise and Well
iaitu tegas dari Fakulti Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam di bawah Special Study Module 3 Kursus Perubatan pagi tadi mengadakan program Tegas Walkathon. Walkathon bermula dan berakhir di Taman Mahkota Jubli Emas, Bandar Seri Begawan. Menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Siti Abang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 300 peserta menyertai walkathon sejauh 1.4 km. Tegas adalah singkatan Towards Energizing and Guiding the Aged Society yang mempunyai objektif memberikan kesedaran dan menggalakkan warga emas melakukan senaman ke arah kehidupan penuaan yang sihat. Program diharap dapat meningkatkan kesedaran belia untuk sama-sama memeduli kebajikan dan penjagaan warga emas. Dengan tema Marpol at 50, Our Commitment Goes On. Hari Maritim Sedunia disambut pada setiap 28 September. Sebelum itu, pagi tadi diadakan sambutan Hari Maritim Sedunia di Taman Jubli Perak Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Hadira Pengiran Datin Sri Paduka Haji Zeti Sofinia binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Autoriti Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam. Antara pengisian acara walkathon sejauh 3 km yang disertai 300 orang. Pelbagai aktiviti menarik serta jualan disediakan sepanjang berlangsungnya acara Mukimku Ceria Pekan Tutong pagi tadi. Acara diadakan di kawasan Jeti Sungai Tutong. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Pendidikan. Antara aktiviti diadakan jalan santai sejauh kira-kira 2 km yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Sengkarai. Salah satunya adalah bertujuan untuk menyatu padukan kampung-kampung di bawah Mukim Pekan Tutong. Jadi ini adalah salah satu objektifnya dan di mana kami telah pun bersepakatlah dan juga untuk menyatukan orang ramai untuk berkunjung ke Pekan Tutong ini. Kemuncak kejohanan Tenpin Bowling sempena Hari Guru ke-33, anjuran Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Core Curriculum berlangsung petang tadi di Golden Bowling di Airport Mall, Brakas. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Kejohanan dibahagikan kepada 4 kategori iaitu VIP lelaki, VIP perempuan, berpasukan lelaki dan berpasukan perempuan. Antara tujuan kejohanan menggalakkan warga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama untuk bergiat aktif dan berdaya saing dalam sukan.